Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selama-lamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kepada kita kekuatan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang baik, pada malam ini dan pada bulan yang baik, bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberi kekuatan kepada kita untuk kita menggunakan saki-baki kita ini dengan perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, kita masih lagi berada di awal Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini adalah bulan isti'dad ataupun bulan persediaan untuk ke madrasah Ramadan. Kerana madrasah Ramadan bukan kita nak jadi hamba Ramadan, akan tetapi Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kita pahala ibadat pada bulan Ramadan berlipat kali ganda. Tak sama dengan bulan lain, tak sama dengan bulan lain. Lalu di sana banyak lagi lah amalan-amalan yang kita buat, amalan sunat digandakan pahalanya seperti amalan wajib. Dan bulan Ramadan ada solat tarawih, dan bulan Ramadan juga ada puasa yang diwajibkan. Bulan lain disunatkan mungkin, tapi bulan Ramadan diwajibkan puasa. Hadis Nabi SAW berkenaan dengan puasa, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadan, barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh penghayatan, penghisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Jadi macam mana kita nak dapat bulan Ramadan itu secara iman dan wahtisaban seperti hadis Nabi SAW? Sudah tentu perlunya ada persediaan. Ada persediaan. Jikalau kita tak ada persediaan, maka diri kita ini masih leka lagi dengan perbuatan lain, dan amalan kita itu tidak iman dan wahtisaban. Tidak ada penghayatan. Amalan bulan Ramadan tak ada penghayatan. Sebab apa? Sebab tiada persediaan sebelum Ramadan. Jadi hadirin sekalian, perlulah kita bersedia untuk kita ke madrasah Ramadan, bukan jadi hamba Ramadan. Sebab apa? Hamba Ramadan ini setelah Ramadan, adakah madrasah Ramadan itu memberi perubahan kepada kita? Jika tidak beri perubahan, maka jadi hamba Ramadan. Jika ada perubahan selepas Ramadan, maka alhamdulillah, itu yang dikatakan hamba Ramadan. Tak ada perubahan selepas Ramadan. Tetapi persediaan sebelum Ramadan, orang panggil pandai rebut peluang. Pandai rebut peluang. Supaya kita boleh penghayatan dengan benar-benar penghayatan bulan Ramadan. Lalu perlulah ada persediaan. Jadi bulan-bulan Sya'ban ini banyak-banyakkanlah kita berpuasa. Berpuasa sunat. Puasa sunat sekurang-kurangnya Isnin Khamis. Kerana apa? Apabila tiba Ramadan, kita tidak lagi rasa letih. Apabila kita rasa letih di bulan Ramadan, ngaji pun malah dah. Rasa nak ngaji malah, rasa nak sembahyang malah. Sebab apa malah? Letih katanya, letih. Puasa lembek. Kita tengok tahun lepas, muhasabah tahun lepas. Kalau kita rasa lembek tahun lepas tu, kita telah merugikan masa kita pada bulan Ramadan. Ada pun orang lain walaupun puasa dia rasa segar lagi. Sebab apa?
dia sudah ada persediaan sebelum Ramadan. Seolah-olah puasa itu biasa bagi dia dan dia boleh buat ibadat-ibadat yang lain tanpa menghiraukan rasa letih dan penat itu. Jadi hadirin sekalian, itu muqaddimah kita pada bulan Syaban adalah bulan persediaan. Lalu perlulah kita banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan berpuasa, banyakkan sembahyang rawatib, sembahyang sunat-sunat rawatib ataupun sunat-sunat lain. Banyakkan baca Quran. Jangan tunggu bulan Ramadan baru kita nak balik Quran. Sebelum Ramadan perlulah kita ada persediaan itu semua supaya kita dah sebati amalan-amalan tersebut sebelum tiba Ramadan. Dan tiba Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pahala yang berlipat kali ganda. Jika kita tak rebut benda tu, rugilah kita. Menjadi insan-insan yang rugi. Jadi baik hadirin sekalian, insya-Allah pada malam ini satu perkongsian berkenaan dengan tajuk al-ikhlasu was-sidq. Ikhlas dan sidq. Ikhlas dan jujur benar, sidq. Baik hadirin sekalian, ikhlas, jujur dan benar ini daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Lalu apa yang diberi mutiara-mutiara dalam kitab ini perlu kita ambil dan pegang betul-betul. Kerana kadang-kadang kalam ulama, tulisan-tulisan ulama ini ada keberkatan dia. Ada keberkatan tidak jauh bahawasanya kalam-kalam ulama ini banyak kebenaran dia, Dalam kitab ini adalah kitab yang dibahaskan berkenaan dengan ilmu tasawuf, Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Sebelum kita masuk kalam ulama, kalam dalam kitab ini ataupun permulaan dari tajuk ini, kita kena tahu dulu ikhlas asal daripada perkataan khalasa, iaitu kosong, khalas. Khalasa kosong. Kosong, kita kena kosongkan hati kita kena kosongkan gangguan-gangguan. Itu adalah asal daripada perkataan khalasa, kosong. Orang Arab apabila barang habis apa semua, dia akan bagi tahu kepada kita khalas. Menunjukkan barang habis. Kita kata nak beli kurma, ada tak kurma? Dia kata khalas intahi. Khalas intahi maksudnya habis, kurma tu habis. Ini menunjukkan tajuk kita ini ikhlas, itu kita mengosongkan, mengosongkanlah, mengosongkan diri kita, jiwa kita hanya kerana Allah SWT. I'lam, ketahuilah oleh kamu, anna lil ikhlasi, bahawasanya bagi ikhlas itu haqiqatun wa aslan wa kamalan, ada hakikat dia dan ada asal ataupun asas dia, ada kesempurnaan dia. Itu ikhlas. Fahadhi salasatu arkanin, maka ini jadi 3 rukun. Imam Ghazali kata ada 3 rukun. Nak siapa nak kita nak ikhlas ni kena faham 3 rukun ini. Wa asluhu, maka rukun yang pertama asal daripada ikhlas itu apa dia? An-niyatu, niat. Asal bagi ikhlas adalah niat. Iz fiha al-ikhlasu, ketika mana pada niat itu ada kosong, ada ikhlas. Niat itu kosong, ibadat kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa haqiqatu, dan kesempurnaan dia, sempurnaan apa? Sempurnaan ikhlas itu nafyu syaubi anin niyyati, kita menafikan, membuang kotoran-kotoran anin niyyati, daripada niat yang betul. Orang nak capai hakikat ikhlas ni macam mana? Dia kena bersih dulu diri dia.
Bersih. Tai nak semayang contohnya. Kita nak semayang maghrib. Lalu tai nak semayang kita pakai jubah comel, pakai serban comel. Tiba-tiba orang puji, oh comel lah awak ni. Kita memang rasa ujub. Rasa comel sungguh kita. Rasa ujub. Lalu marilah perasaan bila kita pakai comel ni rasa nak nunjuk ke orang. Kita rasa nak nunjuk ke orang. Itu panggil riak. Buat kerana manusia, buat kerana makhluk, riak. Lalu perkara-perkara itu panggil kotoran. Lalu nak boleh hakikat ikhlas itu nafyus syaubi anin niyyati, membuang kotoran-kotoran, menafikan kotoran-kotoran daripada niat kita. Itu ikhlas, hakikat ikhlas. Wa kamaluhu, dan kesempurnaan ikhlas itu apa dia? Imam Ghazali kata kesempurnaan ikhlas itu adalah as-sidqu, jujur dan benar. Buat tu jujur, benar, betul. Kita buat tu betul kerana Allah SWT. Lalu apabila seorang yang buat betul kerana Allah SWT, sudah pasti seorang itu membuat dengan secara maksimal yang mungkin. Dia tahu dia ngadak siapa? Ngadak Allah SWT yang Maha Agung. Lalu dia buat betul-betul, jujur, benar. Itulah kesempurnaan ikhlas. Kita nak boleh ikhlas ni sebab apa? Nak sapa kesempurnaan dia. Sempurnaan dia apa? Kita jujur kita buat tu kerana Allah SWT. Kita buat perkara tu, jujur kita buat itu, bukan sebab benda lain. Ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama adalah an-niyyatu. Masuk lalu Imam Ghazali tulis dalam kitab ini, masuk rukun yang pertama adalah niat. Malam ni saya tak mau kongsi banyak, saya nak kongsi bab niat aje. Bab niat aje. Ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama an-niyyatu, niat. Qala Allah Ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan janganlah kamu mengasingkan, janganlah kamu menjauhkan orang-orang yang memohon kepada Tuhannya, memohon kepada Tuhan mereka bil ghadati wal 'ashiyyi, dan di sebelah pagi dan di sebelah petang, yuriduna wajah, hal keadaan menghendaki wajah Allah SWT. Lalu wajah Allah SWT ini ayat mutasyabihat. Ulama salaf mengatakan wajah Allah SWT dia tak tafsir. Ulama salaf wallahu alam, wajhuhu ta'ala ini wallahu alam, Allah sahaja gantung pada surah pada Allah SWT maksud dia. Surah pada Allah SWT maksud dia. Lalu ulama khalaf pun tafsirkan wajhuhu ta'ala, wajah Allah SWT ini adalah redha Allah SWT. Jadi firman Allah SWT sebut, janganlah kamu mengasingkan, menjauhkan orang-orang yang sentiasa memohon kepada Tuhan mereka. Pagi sekali, pagi dan petang, pagi mohon beribadat pada Allah SWT, buat ibadat pada Allah SWT, petang pun buat ibadat pada Allah SWT. Hal keadaan yuriduna wajhah, hal keadaan menghendaki redha Allah SWT. Tak ada benda lain dia nak redha Allah SWT. Itu firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 52. Wa makna niyatu, dan makna niat itu iradatu wajhihi ta'ala. Sudah pasti Imam Ghazali kata makna niat itu iradatu wajhihi ta'ala, adalah menghendaki wajah Allah, menghendaki redha Allah Subhanahu wa taala. Dah kita ni kata kena niat betul ni, kena niat betul. Niat tu apa dia? Niat tu apa dia? Imam Ghazali pun kata niat itu, makna niat itu adalah kita nak redha Allah SWT. Itu semayang, angkat takbir,
Allahu Akbar, kita mayang sujud, akad takbiratul ihram, baca, biar khusyuk, biar tenang, biar faham belaka apa yang kita baca. Itu semua sebab apa kita buat gitu? Sebab nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat tangan nak bubur dalam tabung Masjid Abidin. Ada duit RM1, RM10, RM50. Nak cabut mana semikir? Kalau cabut RM50 kan tak boleh bau minyak. Itu RM10 kan tak boleh makan esok contohnya. Akhir kali cabut RM1. Biarlah cabut RM1 pun. Yang penting niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Waqala, dan bersabda Nabi SAW, betul jangan dulu. Sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyati. Hanya senya al-a'malu, ada alif lam. Hanya senya amal apa dia? Al-ahdi. Alif lam al-ahdi ada maksud. Ya, hanya senya amal ibadah, bukan amal lain, amal ibadah, bin niyati, dengan niat ada bi takluk pada amal tadi. Tapi maksud dia macam mana? Bin niyati, hanya senya amal ibadah sah dengan niat itu. Sah dengan niat. Lalu orang tak jaga niat, maka tak sah ibadat dia. Orang tak tahu nak niat time mana. Semayang gini niat time sujud, boleh tak? Tak boleh. Lalu tak sah semayang dia. Ambil air semayang, time mana nak niat? Salah buat tak sah, tak sah ibadat dia. Hanya senya amal ibadat itu al-hasru, innama tu al-hasru. Hasru ni maksudnya kepung. Tidak dapat tidak. Ada orang terjemah hanya senya, ada orang terjemah tidak dapat tidak, tidak lain tidak bukan. Al-hasru, maksudnya hasru tu kepungan ataupun perkhususan ke apa. Amal ibadat itu sah dengan niat. Lalu kena belajarlah fiqh. Fiqh bab niat. Fiqh bab niat. Bab niat. Tanya semayang. Penting niat. Niat ni penting. Tanya semayang, tanya mana kita nak kena niat. Adakah sebelum akad takbir? Adakah lepas akad takbir? Adakah masa akad takbir? Dah macam mana kita akad takbir Allahu Akbar. Lepas tu nak niat macam mana? Kena belajar fiqh. Orang kata kena ada lintasan hati, ada lintasan hati. Macam mana lintasan hati yang dikehendaki? Setakat mana kalau kita Allahu Akbar, fardu maghrib luar, lepas fardu maghrib sah ke tak? Kena tengok fiqh. Dia asal kena ada qasad, ta'rud, ta'yin. Dalam lintasan kita. Kena cukup. Dan itu perlu belajar, kena belajar. Saya tak boleh bahas lah bab fiqh ni. Wa qala, nak katanya niat tu penting, sah ibadat kita ni dengan niat. Sudah pasti niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab apa maksud niat sendiri itu iradatu wajhi ta'ala. Maksud niat itu adalah menghendaki redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala, dan Imam Ghazali kongsi lagi dalil. Dalil saya ambil 2-3 dalil saja. Nak ambil banyak tak sempat masa. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tarfa'u sahifata 'amalil 'abdi fayaqulu Allah ta'ala alquha fa innahu lam yurid biha wajhi waktubu lahu kadza wa kadza fataqulu al malaikatu innahu lam ya'mal minha shay'an fayaqulu Allah azza wa jalla innahu nawahu.
Dan bersabda Nabi SAW, sesungguhnya malaikat-malaikat mengangkat, tarfa'u, mengangkat sahifata amalil abdi, catatan amal hamba-hamba. Catatan amal hamba. Malaikat ni akak belaka catatan hamba-hamba. Lalu ulama tafsir, bila malaikat nak akak ni catatan kita ni? Maka ulama kata pagi sekali, petang sekali, sebelum maghrib tadi. Sebelum maghrib tadi malaikat akak dah catatan amalan kita. Banyak mana kita beramal gini. Lalu malaikat pakar, akak belaka. Akak belaka. Lalu amat sedihlah jika masa ni ada lagi orang duduk belombong mutu, orang duduk kedai kopi. Masa akak catatan amalan tu kita duduk kedai kopi lagi. Rugilah kita. Time sebelum maghrib itu beruntung bagi orang yang bersiap-siap pergi masjid. Beruntung bagi orang-orang yang puasa pada hari ini Khamis. Beruntung bagi mereka yang sudah sampai di masjid, zikir, baca Quran dan sebagainya. Lalu malaikat akak belaka. Semua malaikat akak. Katanya ulama lagi, apabila malaikat akak, malaikat yang akak itu amalan kita, lalu malaikat pun tanya, malaikat lain tanya khabar, tanya khabar kita. Ahmad mu nak tinggal atas dunia tadi, Ahmad tengah buat apa? Kalau nama kita Ahmad. Kalau nama kita Muhammad tengah buat apa? Dia tanya khabar. Malaikat lain tanya khabar. Lalu malulah orang yang tidak beramal yang banyak apabila malaikat akak amalan dia. Kalau malaikat yang bawa catatan amalan tu jawab, bagus, Ahmad dia tengah duduk Masjid Abidin dah. Ambil semayang dah, nak semayang. Dia tengah baca Quran dah masa ni. Alhamdulillah. Lalu malaikat lain tanya khabar, dia tanya khabar je. Akak pula amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqulullahu taala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, alquha, lepo. Akak banyak-banyak amalan ni, Allah kata lepo, tambuh. Sebab apa tambuh? Fa innahu lam yurid biha wajhi, maka sesungguhnya tidak dikehendaki olehnya dalam niatnya, dengan niatnya wajhi, redha aku. Tak ada dalam niat dia buat ibadat ni, kita nampak jauh dah. Semayangnya, puasanya, mayang sunatnya, mari awal baca Quran, nampak bagus dah. Orang lain nampak bagus. Tetapi Allah kata lepo, tambuh. Apa tambuh? Tak ada nak redha Allah Taala. Buat bukan kerana Allah. Buat kerana nak nunjuk. Buat kerana riak, buat kerana ujub. Lalu kena lepo. Ditapih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan bahawasanya niat ini perlu kita jaga betul-betul. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah tepi kita ni tengah semayang ni, sebelum semayang ni, tepi kita ni menteri ke, sultan ke apa ke, tak payah layan dah, tak payah layan. Kita nak ngadak apa? Ngadak yang lebih agung lagi. Itu apa panggil nak redha Allah SWT. Kalau kita layan orang lain, kita bukan mayang untuk manusia ni. Mayang bukan untuk manusia. Sedekah pun gitu juga. Sedekah tak payah tengok orang lain dah, ni tengok maka biar orang tengok sikit. Ataupun malu kat orang. Nama kau orang tengok kita sedekah ni. Tutup. Buat kerana manusia. Biarlah orang tengok ke, orang tak si tengok ke, kita buat kerana Allah SWT. Sebab itulah Allah kata alquha, lepo. Ni tak ada ni niat kerana aku ni. Tak ada niat nak redha aku. Lepo semula. Waktubu lahu kaza wa kaza, dan tulislah oleh kamu malaikat begini dan begini. Maksudnya ada yang diterima, ada yang tidak diterima, ada yang ditolak. Ada yang niat dia ada redha, nak redha buat kerana Allah Taala ni, ada separuh 50%, 50% kerana manusia. Boleh 50%. Ada yang boleh 30%, ada boleh 10%, ada boleh 5% pun. Ada yang tak boleh langsung. Ada.
Betullah dalam hadis ini disebut waktubu lahu kadza wa kadza. Allah SWT tapis, kemudian Allah SWT suruh malaikat waktubu lahu, tulislah oleh kamu malaikat kadza wa kadza, begini dan begini. Fataqulul malaikatu, maka bertanya malaikat itu, innahu lam ya'mal minha syai'an, sesungguhnya ni dia tak beramal sikit pun. Malaikat kejut, macam aling dah kita nak tinggal tadi, macam bagus dah ni, kena lepas belaka, tak beramal sikit pun, Malaikat tanya pada Allah SWT, bukan ingkar, nak pengesahan, nak kepastian. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka berfirman Allah azza wa jalla, innahu nawahu, sesungguhnya dia yang dia niatkan, ada. Boleh apa yang kita niat je. Ada. Boleh apa yang kita niat sahaja. Begitu. Begitulah hadirin sekalian, kena jagalah niat kita. Walaupun kita rasa kita ni bagus setara mana pun, jangan ingat semua amalan kita itu diterima oleh Allah SWT. Yang keduanya, hikmah daripada kita baca hadis ini menunjukkan bahawasanya malaikat pun tak tahu niat kita. Malaikat tak tahu niat kita. Dia akad belaka Allah SWT tapis. Lalu ada manusia yang nak lebih pada malaikat, dia baca niat orang. Ni niat ni dia ni dak ikhlas ni. Ni dak khusyuk ni. Perhati orang. Nama tengah mayang. Ataupun tengah perhati orang. Dekuk ni RM20 je. Kita kabur orang. Baca niat orang. Malaikat pun tak tahu. Niat. Kita tiba-tiba kita ni lebih pada malaikat. Waqala, ambil satu lagi hadis. Banyak hadis ni. Waqala, dan bersabda Nabi SAW, man ghaza wa huwa la yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa ghaza, berperang, wa huwa la yanwi illa iqalan, dia tidak niat kecuali niat iqal sahaja. Iqal ni tali tambatan. Tali lalu bawa tali unta, dia tambah tu, ada. Orang panggil iqal, orang Arab panggil iqal. Lalu orang yang niat dia pergi perang ni benda besar. Ada, kena tinggal anak bini, kena tinggal harta, kena tinggal belaka lah. Sehingga kena berkorban dari segi jiwa dia. Ada. Kadang-kadang berkorban nyawa dia. Ada. Benda besar. Man ghaza, barang siapa yang pergi berperang dan dia tidak niat kecuali nak iqal, nak tambatan saja. Bahasa mudah ginilah. Biarlah kita pergi perang ni boleh tali unta tak pedah buat main gurau gitu. Kita orang Melayu ramai gitu. Buat main gurau. Boleh tali unta tak pedah tarik. Apalah boleh tali unta tak pedah. Benda besar yang buat. Tapi dia niat iqal sahaja. Falahu ma nawa, maka baginya apa yang dia niatkan. Rugilah dia. Yang boleh apa yang dia niatkan. Dia niat iqal lah boleh. Benda lain tak boleh. Lalu kita pun orang Melayu ni banyak. Tolong mai kita hari ni ustaz ajak pergi gotong royong. Mai gotong royong masjid, kita bersih tanda, bersih ruang solat. Lalu kita dah tengah buat kerja, kata tak apalah, boleh samah dua pun tak apa dah. Bahasa orang Melayu, boleh samah dua tak apa dah hari ni. Awak makan hari ni. Macamlah hadis ini. Jangan kita berniat gitu. Teguran hari ini pengajaran kepada kita, jangan sekali-kali kita niat nak boleh sikit saja. Niatlah nak boleh banyak. Jangan kita niat nak boleh tali unta sahaja. Jangan nak boleh samah dua sahaja. Bahkan kena niat kita nak boleh redha Allah SWT. Buat ni kan Allah SWT, biar Allah cinta kepada kita, biar kita boleh bolehlah pahala-pahala yang Allah SWT janjikan itu. Begitu. Jadi itulah dalil-dalil, banyak lagi dalil lagi, tapi saya rasa tak sempat nak baca semua dalil.
Kita baca yang poin seterusnya. Poin seterusnya. Faslun fi bayani haqiqatin niyyati. Pada menyatakan hakikat niat. Dan tadi hakikat ikhlas. Imam Ghazali kata ikhlas nafyu syaubi anin niyyati, membersihkan kotoran-kotoran daripada niat yang boleh mengganggu kita. Itu ikhlas. Lalu Imam Ghazali kata nak tengah pula bahagian hakikat niat. Tadi kita kata makna niat tadi mungkin kita dah tahu. Makna niat itu iradatu wajhihi ta'ala, menghendaki redha Allah Subhanahu wa taala. Buat biar boleh redha Allah Subhanahu wa taala. Lalu nak cerita, nak terang pula bahagian hakikat niat pula. Haqiqatun niyyati hiya iradatul ba'isatu lil qudrati al munba'isatu anil ma'rifati. Hakikat niat ini adalah dia menghendaki ba'isatu lil qudrati, yang membangkitkan bagi kemampuan. Al munba'isatu iaitu yang dibangkitkan itu ataupun yang dibangkitkan itu anil ma'rifati, hasil daripada tahu nak buat. Itu adalah hakikat niat. Macam mana? Mungkin kita tak faham nanti saya. Hakikat niat ini hasil daripada tahu. Lalu kita nak semayang. Gambar orang semayang. Tapi dia hakikat dia lain-lain. Berdasarkan pengetahuan dia. Ada orang semayang, dia tahu, semayang ni rukun Islam, perlu kita semayang. Kalau tak semayang, jadi kafir lah kita. Maka dia pun semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dia pun ada alhamdulillah selesai rukun Islam. Itu sekadar menyelesaikan rukun Islam. Ada orang tu nak semayang, dia pun tahu. Bukan setakat rukun Islam dia tahu. Bahkan dia tahu kita ni nak sembah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala yang hina dina, menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kena buat sungguh-sungguh. Lalu apabila dia akad takbir, dia pun tahu akad takbir ni dia belajar, dia banyak ilmu kan. Dia tahu macam mana semayang itu, kaifiat semayang, apa yang dikehendaki oleh semayang. Maka dia akad takbir pun dia rasa menggeletar dah. Kakak. Sebab apa? Orang akad takbir ni kan, kalau kaifiat akad takbir ni seolah-olah kita menyatakan kita serah diri sebelak-bolaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa, ya Allah aku ni, lebih kurang gitu. Macam Polih kata, jangan bergerak, angkat tangan. Sebab apa angkat tangan? Serah diri. Sebab kita nak serah diri, kena angkat tangan. Lalu kita akad takbir, apabila kita faham sembahyang itu, akad takbir ni menyatakan kita serah diri kita ni pada Allah Taala. Kita tak ada kuasa, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apabila kita tahu, maka kita menggigil. Ada sahabat sembahyang siapa menggigil. Akad takbir pun menggigil. Sehingga kan sahabat lain tanya, apa Sayyidina Ali, apa membayang begini? Lalu Sayyidina Ali berjawab, sungguhnya aku tahu aku ni menghadap Allah SWT, dan aku semayang ni pun aku tidak tahu semayang ni diterima oleh Allah SWT sampai aku menggigil. Itu orang faham dari segi semayang. Apabila baca Fatihah, dia tahu dia puji Allah SWT. Lalu pergerakan dia itu, apabila tahu pergerakan dia itu iradatul ba'itsu lil qudrah, itu menghendaki pergerakan dia itu jadi comel. Apabila semakin tahu seorang itu ibadat tersebut, maka semakin comellah ibadat dia. Pergerakan dia itu macam orang takut, baca Fatihah tajwid betul, faham betul-betul, siapa menangis-nangis. Ada orang semayang tak menangis, ada orang semayang menangis. Sebab apa? Hak ni faham, hak ni tidak faham. Begitu.
Itulah yang dikatakan hakikat niat. Hakikat niat begitu. Asal daripada pengetahuan seseorang itu. Asal daripada pengetahuan seseorang itu. Itu Imam Ghazali kongsikan dalam kitab ini. Lalu poin seterusnya. Faslun fi anna al-maqsuda min al-a'mali ta'thiruha fil qalbi. Fasal pada menyatakan bahawasanya maksud daripada amal-amal itu ta'thiruha fil qalbi, kesannya dalam hati. Imam Ghazali kata. Orang kata maksud ibadat ni, Imam Ghazali kata, ibadat ni apa dia? Kita kata kuat beramal. Amal-amal ni apa dia? Kuat awak ni beramal. Kita sebut je beramal. Sebenarnya amal ni apa dia? Imam Ghazali kata amal ini adalah kesan kita dalam hati. Kesan ibadat kita tu dalam hati. Itu apa maksud beramal. Fanniyatu wal amalu bihima tamamul ibadati. Maka niat dan amal itu baginya kedua-dua tersebut, niat dan amal itu menjadi kesempurnaan bagi ibadat. Fanniyatu ahadu juz'il ibadati. Maka niat itu salah satu daripada juzuk ibadat, lakinnaha khairul juz'aini. Akan tetapi niat itu khairul, yang terbaik di antara dua-dua juzuk ini. Niat antara amal dan niat, mana baik? Hak paling baik kata Imam Ghazali kata adalah niat paling baik. Antara dua amal dan niat, mana baik? Amal dan niat menjadi kesempurnaan ibadat. Jadi hak mana baik dua-dua ni? Imam Ghazali kata niat paling baik, niat lebih baik daripada amal. Ada kita ingat ke amal? Ada. Li'anna al-a'mala bil jawarihi laysat muradatan illa li ta'siriha fil qalbi. Sebab apa Imam Ghazali kata gitu? Li'anna sebab bahawasanya al-a'mal bil jawarihi, amal-amal dengan pergerakan anggota ini, kita akad takbir adalah semayang, kita ulur tangan nak bayar zakat, kita ulur tangan nak sedekah, kita berlapar puasa, itu amal pergerakan itu laisat muradatan, bukanlah yang dikehendaki yang sebenarnya. Orang beramal ni semayang kita gerak-gerak tu bukan beramal lagi, orang panggil bukan beramal lagi. Illa li ta'siriha fil qalbi, kecuali orang dia apabila semayang itu dia rasa kesan dalam hati, ya Allah, rasa rendah diri, rasa hina-hina kita. Kalau ada kesan gitu, itulah orang panggil beramal. Sedekah-sedekah rasa Allah, kita rasa kesan dalam hati, maka itulah orang panggil beramal. Liyamila ilal khairi, kesan macam mana? Yang cenderung pada kebaikan. Pas semayang kita jadi nak semayang lagi, nak puasa lagi. Pas semayang jadi bagus kita, jadi rasa tenang hati kita. Nak buat baik ke orang sama, nak sedekah, nak tolong orang sama lepas semayang. Itulah yang orang kata amal. Wa yanfira anis syarri, dan lari daripada keburukan. Apabila nak buat maksiat tak berani sama. Tak berani sama nak buat maksiat. Itulah yang dikehendaki dengan amal sebenarnya, bukan pergerakan. Falaisal maqsudu min wad'atil jabhati 'alal ardi wad'atil jabhati 'alal ardi. Maka bukanlah yang dimaksudkan daripada meletakkan dahi ke atas lantai semata-mata, meletakkan dahi atas lantai semata-mata. Kita tak dahi, bukan kita nak tu sebenarnya. Bal yang dikehendaki, bahkan yang dikehendaki adalah khudu'ul qalbi, kita rasa tunduknya hati kita. Kita letak dahi kita atas lantai ni biar rasa tunduknya di hati kita ini. Biar kita rasa rendah gak. Pala ni mulia ni, pala yang mulia ni letak bawah, rendah pada punggung.
Allah hinanya kita. Begitulah caranya, kaifiat kita sujud. Biar kita rasa hina dina, tak payah rasa sombong sangat. Kita rasa dengan Allah SWT ni, sembah Allah SWT ni, kita rasa hina. Biar rasa gitu. Itulah rasa hina dina itu. Itulah yang dipanggilnya ibadah. Yang dipanggilnya amal-amal. Nah, Imam tadi kata. Walaisal maqsudu minaz zakati izalatul mulki. Dan bukanlah yang dimaksudkan daripada zakat itu menghilangkan pemilikan. Kita rasa orang rebut harta kita. Bukan harta kita nak. Bayar zakat ni kita rasa orang rebut. Bukan. Bukan kita nak orang, kita nak diri kita ni rasa orang rebut harta kita. Bukan. Bal izalatu razilatil bukhli. Bahkan kita nak dalam ibadat zakat ini adalah kita nak membuang sifat bakhil kita. Itu faedah. Wa huwa qat'u alaqatil qalbi minal mali. Dan dialah zakat ini pemutus bagi hubungan hati kita ni dengan harta kita. Kita hari-hari duk mikir tentang harta. Esok anak nak makan apa? Oh, anak pergi sekolah nak beri berapa ya? 5 ya. Ni anak pertama 5 ya. Oh, lusa minggu depan anak kita nak pergi cuti sekolah, nak pergi mana? Oh, kena kumpul duit ni 500 cukup, 1000 lah cukup. Mikir bak duit sama. Lalu kita pun kerja. Lalu zakat itu kita bayar zakat adalah nak menjauhkan hati kita ini sedikit daripada harta kita. Biar jauh sikit kita dengan harta kita ini. Supaya apa? Supaya kita ada ruang dengan Allah SWT. Biar kita ada ruang dengan Allah SWT. Tak payah memikir kerja sangat. Tak payah memikir harta sangat. Itulah faedah. Faedah kita bayar zakat. Faedah kita bayar zakat. Alaqatil qalbi minal mali. Qat'u alaqatil qalbi minal mali. Memutuskan hubungan hati kita ini tidak sangat dengan harta. Jadi saya rasa setakat itu sahaja perkongsian pada malam ini. Minta maaf banyak, mungkin seminit 2 minit lagi masa. Wallahu alam, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini berkenaan amal. Yang paling penting kita kena tahu amal tu apa dia. Kita beramal ni biar ada rasa kesan dalam hati. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Kullum min indillah. Hakikat sebenarnya semua baik dan buruk ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kerana manusia ini, hamba ini tak ada kuasa. Tak ada kuasa nak baik ke, nak beri mudarat ke, nak beri baik ke, nak beri buruk ke, tak ada kuasa. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.